Pemergian Imam Malik mendukacitakan hati Imam Syafi'i. Dia merasakan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Beliau dirundung kesepian yang tidak terhingga. Ya Allah, saya kehilangan guru dan sahabat sejati. Selepas lama berjalan meredah padang pasir, akhirnya Imam Syafi'i selamat sampai ke kota Mekah. Ummu Habibah Al-Uzdiyah menyambut kepulangan anaknya dengan rasa syukur dan gembira. Sebagai seorang ibu, beliau sentiasa mengikuti perkembangan anaknya. Wahai ibu. Ya, anakku sayang. Imam Malik menyerahkan harta yang dimiliki kepadaku. Sudikah harta tersebut ibu menerimanya? Ibu menyuruh kamu menuntut ilmu dan pulang membawa ilmu di dada. Ibu bukan menyuruh kamu pergi mencari harta. Ibu tidak memerlukannya. Jadi, bagaimana pula dengan wang yang banyak itu? Sedekahlah kepada fakir miskin dan mereka yang memerlukannya. Apabila sampai di Yaman, Gubernur Yaman mempelawat Imam Syafi'i tinggal di rumahnya. Tetapi Imam Syafi'i berasa tidak selesa tinggal di kediaman Gubernur yang mewah dan cantik itu. Hei Imam Syafi'i, adakah kamu mahu untuk tinggal bersama saya? Mengapa Tuan mahu berbuat demikian? Kerana sayalah bertanggungjawab untuk melindungi kamu di sini. Wahai Imam Syafi'i, saya mempunyai hasrat daripadamu. Waalaikumsalam. Apakah permintaannya, Tuan? Saya memerlukan seseorang seperti kamu untuk menjadi setiausaha peribadi saya. Saya harap kamu dapat memenuhi permintaan saya ini. Imam Syafi'i termenung sejenak. Tujuan dia datang ke Yaman mahu menuntut ilmu, bukannya mencari kerja. Walau bagaimanapun, dia sedar berada di tempat yang jauh memerlukan wang bagi menampung keperluan hidupnya. Assalamualaikum, Tuan. Saya datang ke sini untuk menyampaikan hasrat. Waalaikumsalam Imam Syafi'i. Nyatakanlah hasratmu kepadaku. Saya ke sini untuk menjawab pertanyaan sebagai setiausaha peribadi Tuan. Wahai Tuan, saya tidak tolak tawaran tersebut, tetapi berilah saya waktu untuk menuntut ilmu. Baiklah kalau begitu. Saya bersetuju dengan permintaan kamu. Al-Malik terpaksa bersetuju dengan permintaan Imam Syafi'i. Dia juga memberi sedikit wang kepada Imam Syafi'i untuk keperluannya. Apabila sampai di Sana'ah, Imam Syafi'i terus menemui Al-Malik. Gubernur Yaman itu berasa gembira apabila menyambut kepulangan Imam Syafi'i. Kemudian dilantiknya menjadi setiausaha dan jurutulisnya. Imam Syafi'i menerima tawaran itu kerana dia merasakan sudah sampai masanya dia bekerja bagi menyara diri sendiri. Assalamualaikum Imam Syafi'i. Saya gembira bertemu kamu lagi. Tanya Imam Syafi'i, kamu sudah dilantik sebagai setiausaha peribadi saya. Alhamdulillah. Terima kasih, Tuan. Semoga saya dapat menunaikan tanggungjawab sebaiknya. Assalamualaikum Imam Syafi'i. Kamu kan sudah dewasa. Mahukah kamu untuk saya mencarikan kamu isteri? Imam Syafi'i tidak dapat menolak permintaan Al-Malik. Tambahan pula, beliau adalah majikannya. Dia menyerahkan kepada Gubernur Yaman itu untuk mencarikan calon isterinya. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu siapakah gadis itu? Namanya Hamidah binti Uyanah yang berketurunan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak lama kemudian, Imam Syafi'i berkahwin dengan Hamidah. Mereka tinggal di rumah sendiri di Sana'ah. Akhirnya, mereka dikurniakan 3 anak, iaitu Abu Usman Muhammad, Fatimah dan juga Zainab. Kesimpulannya, lelaki yang baik akan dapat perempuan yang baik. Allah SWT juga akan menyatakan bahawa wanita yang baik akan memiliki suami yang baik, manakala wanita yang tidak baik akhlaknya akan memiliki suami yang tidak baik.
Namun, perkara ini sama sekali tidak menafikan usaha untuk mencari pasangan yang terbaik. Bukan hanya menyerah kepada takdir. Firman Allah SWT yang bermaksud, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat. Dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah SWT dan pengurnian yang mulia.